Membaca buku ibarat kita memberi makan kepada rohani. Ungkapan keramat inilah yang menyuntik semangat saya untuk membudayakan amalan membaca. Saya Muhammad Zuhairi bin Johari, murid tahun 5 aspirasi SK Abang Leman Kabo dengan kod sekolah YBA 2208. Bagi tujuan resensi bahan bacaan pada hari ini, buku yang bertajuk Sejarah 25 Rasul ini menjadi pilihan saya. Buku ini ditulis oleh Luqman Hakim. Buku yang mempunyai ketebalan 332 muka surat ini telah diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication pada tahun 2013. Mari kita lihat fizikal pada buku ini. Ternyata buku ini telah dijilidkan dengan kemas sekali. Malah jenis kertas yang digunakan juga sangat berkualiti. Dengan kelebihan tersebut, pastinya buku ini tidak mudah rosak. Selain itu, gambar yang menjadi muka depan buku ini juga sememangnya menarik dan cantik. Oleh sebab itulah saya jatuh cinta pandang pertama apabila membaca buku ini dulu. Nak tahu tak apa lagi yang menarik tentang buku ini? Biar saya kupas sedikit tentang isi kandungan buku ini untuk halwa telinga semua. Oleh sebab buku ini mencakupi banyak kisah iaitu 25 orang Rasul, maka kupasan mengenainya saya fokuskan kepada kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan putra kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Baginda seorang anak yang soleh serta taat kepada Allah. Ketika bayi, Nabi Ismail dan ibunya telah ditinggalkan di tengah padang pasir yang luas dan panas oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Meskipun berat hati Nabi Ibrahim berbuat begitu, namun akhirnya baginda reda kerana baginda tahu Allah mempunyai aturan yang terbaik di sebalik ujian yang diberi. Benar bagai dijangka. Bermula daripada peristiwa itu, padang pasir yang dahulunya tandus dan kering kontang, Allah ubah semuanya. Kini kawasan yang dihuni oleh Nabi Ismail dan ibunya itu telah menjadi dusun yang subur, tempat persinggahan para pedagang dan sumber air Zam-Zam yang mengalir hingga ke hari ini. Apabila usianya kian meningkat, sekali lagi Nabi Ismail diuji. Perintah Allah datang melalui mimpi. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Pelik kan? Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kepatuhan kepada Allah menjadi tunggak utama dalam membuat keputusan. Redanya Nabi Ismail dengan perintah Allah sehingga membiarkan dirinya menjadi sembelihan. Akhirnya berkat kesabaran melaksanakan perintah Allah, tanpa diduga anak yang disembelih digantikan dengan kibas. Hati Nabi Ibrahim lega dan bibirnya tidak putus-putus mengucapkan rasa syukur. Kisah Nabi Ismail ini telah membuka lembaran baru apabila ibadah korban mula dilaksanakan. Begitulah kesudahan naskah yang cukup istimewa ini. Banyak mesej dan pengajarannya, bukan? Antaranya, kita mesti yakin dan percaya bahwa setiap yang berlaku adalah ketentuan Allah. Sebagai hambanya, kita perlu bersyukur dan terima segalanya dengan tenang. Selain itu, cabaran dan dugaan ialah lumrah kehidupan. Maka, jangan sesekali berputus asa. Di samping itu, ada beberapa tarikan lain yang membuat pembaca terpesona apabila membaca buku ini. Misalnya, saya amat kagum dengan cara penulis menyampaikan mesej. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami, tidak berkias atau terlalu tinggi laras bahasanya. Dengan ini, dapatlah kanak-kanak seusia saya memahami isi kandungannya. Selain itu, watak-watak yang diketengahkan juga memberi inspirasi kepada saya.
betapa kuatnya iman mereka sehingga semua halangan dapat dilalui dengan sabar. Semoga saya dapat mengikuti teladan yang ditunjukkan. Akhir kalam, hayatilah tetusan minda saya ini sebagai renungan bersama. Bacalah buku biar tidak tuli atau bisu. Dada syarat dengan ilmu bukan untuk dimegah, tapi untuk dimanfaatkan ketika perlu. Sekian, terima kasih.